Didik TV KPM. Hai rakan-rakan, hari ini kita sebenarnya sedang membincangkan topik persahabatan dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk tingkatan 3 di mana tentunya di Didik TV KPM. Bersama saya ialah Cikgu Hakim. Cikgu Hakim, tadi kita tentunya sudah tahu erti persahabatan. Boleh Cikgu kongsikan lagi mengenai topik ini sekarang? Okey. Berkenaan dengan topik persahabatan ni, iaitu perhubungan, dia bukan sekadar persahabatan ni. Kita ada pola, ada kumpulan-kumpulannya. Mesti Hanif tak pasti kan, ada ke kumpulan-kumpulan ni kan? Pola kumpulan-kumpulan apa ni Dia ada Cikgu sebenarnya? pecahan-pecahannya. Okey, dalam bahagian ni kita akan sentuh. Okey, mari kita belajar. Silakan Cikgu. Okey. Menjelaskan perbezaan pelbagai jenis persahabatan. Di sini kita lihat pelbagai kategori dalam persahabatan. Okey, kebahagiaan dalam persahabatan. Kalau kita lihat gambar ni Hanif, murid-murid semua, inilah kebahagiaan yang kita nak capaikan. Saya setuju, Cikgu. Kita nak mesti positif, kita nak bahagia, tak nak sedih-sedih. Betul tak, Hanif? Betul. Betul tak murid semua? Betul. Okey, jadi nampaknya ada murid nak kongsi. Dania Husna. Dania Husna. Ya, saya. Kalau kita lihat kebahagiaan dalam persahabatan ni, apa yang kamu tahu tentang kebahagiaan? Apa yang nak dicapaikan dalam kebahagiaan dalam persahabatan ni? Okey. Dalam persahabatan ni, yang paling penting dalam persahabatan adalah kejujuran antara dua pihak. Okey, jadi bila ada kejujuran tu maknanya kita akan dapat mencapai kebahagiaan dalam persahabatan tu. Okey, kejujuran dua pihak. Betul tu. Menarik jawapan dia, Cikgu. Okey, adakah ke yang lain nak mencuba? Nampaknya macam Chandra nak mencuba di situ. Silakan Chandra. Apa yang kamu nak capai dalam kebahagiaan dalam persahabatan ni? Saya nak capai maksudnya kegembiraan dalam hidup. Kegembiraan. Yelah, dalam persahabatan ni kan, mesti kita nak kegembiraan. Betul. Mana kita nak sedih-sedih. Kawan dan tempat kita berkongsi kegembiraan. Betul. Okey, baiklah. Kita lihat pola persahabatan remaja. Ada 4 pola. Kenalan, sahabat biasa, sahabat karib, sahabat intim. Kalau kita lihat di pola ni, bulatan ni, semakin dalam, semakin kuat keakrapannya. Okey, mula kenalan. Lepas tu biasa, selepas tu karib, kemudian intim. Jarang kita dengar sahabat intim kan? Betul, biasa Cikgu. kita dengar karib. Itu biasa. Okey, kita kupas Boleh Cikgu. Okey, kita lihat kenalan terlebih dahulu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kenalan? Kumpulan individu yang anda kenal dan sering berjumpa semasa berada di sekolah, kawasan perumahan dan sebagainya. Sekadar kenal-kenal begitu. Oh, dia ni ada. Oh, dia ni ada. Tetapi tidak rapat. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu sahabat biasa. Apakah yang dimaksud dengan sahabat biasa? Kumpulan individu yang wujud dalam kehidupan dan mempunyai minat atau hala tuju yang mungkin sama. Individu-individu ini adalah seperti rakan sepasukan anda atau rakan yang menghadiri kelas yang sama. Apa yang dapat dimaksud di sini adalah mempunyai minat atau hala tuju sama. Contohnya, dia pergi bermain bola sepak, latihan untuk mencuba pergi ke tahap yang lebih tinggi. Contohnya, dia meminati mata pelajaran matematik. Contoh, dia pergi kelas tambahan, dia ikuti sama-sama, dikenal rakan dia bersama dengan dia, jadi dia belajar bersama situ. Cuma dia minat dan tuju dia ke arah yang sama. Okey, 2 dah selesai, tinggal lagi 2. Sahabat karib. Apa yang dimaksudkan dengan sahabat karib pula? Individu yang sudah lama dikenali, daripada kecil kenali dan sering meluangkan masa dan melakukan aktiviti bersama. Seperti menonton wayang, saling kunjung-mengunjung dan makan bersama. Anda juga boleh berkongsi perasaan, pendapat dan memberi pandangan dengan selesa. Okey, sahabat karib ni, dia tambahan lagi, dia lagi kuat lagi. Maksud dia lebih banyak aktiviti bersama dan berkongsi perasaan, pendapat dan macam-macam lagi kita lihat di situ. Okey. Ada satu lagi. Satu lagi Cikgu. Lagi dapat. Okey. Iaitu sahabat intim. Apa yang dimaksud sahabat intim? Kalau kita tak belajar ni, mesti kita tahu apa itu sahabat intim. Selama kita sentiasa sebut sahabat karib dia kan. Okey, sahabat intim murid semua, individu yang sangat rapat, lebih rapat daripada rakan karib
dan mesra serta boleh berkongsi perasaan, pendapat dan pandangan peribadi. Okey, ini sama seperti sahabat kata tadi. Mereka ini merupakan tonggak dalam kehidupan seorang remaja. Maksud tonggak sini adalah kalau rakan kita tu tidak bersama dengan kita, kita rasa macam kena tidak kena je. Saling tak melengkapi kata. Bila dia ada, kita baru semangat. Itu menunjukkan betapa ukhuwah dia begitu rapat. Okey Hanif, okey murid-murid semua. Cikgu dah terangkan setiap kategori. Jadi, cikgu nak lihat adakah kamu faham atau tidak. Mari kita adakan satu permainan aktiviti kepada murid-murid ini. Ada aktiviti cikgu. Ada aktiviti yang menyeronokkan untuk anak-anak murid kita. Iaitu aktiviti pilih warna, kemudian mereka perlu berkongsi pengalaman mereka untuk melihat mereka faham atau tidak kategori-kategori tadi. Okey, sekarang ini kita buka ruang kepada anak murid kita, Hanif, untuk pilih warna kegemaran mereka. Siapakah yang ingin mencuba pilih warna yang dia suka berdasarkan warna-warna yang disediakan ini? Betul. Okey, cikgu buka kepada anak murid cikgu. Silakan. Cuba angkat tangan siapa yang ingin siapa cuba. dulu? Chandra, nampak semangat situ Chandra. Ya Chandra. Saya nak pilih warna hijau. Kamu pilih warna hijau. Okey. Kita ingat Chandra warna hijau. Okey, lagi siapa lagi? Saya cikgu. Okey, Dania Husna. Warna apa? Saya nak warna biru cikgu. Dania Husna warna biru, Chandra hijau, Dania warna biru. Okey, lagi? Cikgu, saya. Okey, silakan. Saya nak pilih warna jingga, cikgu. Okey, Lavanya pilih warna jingga. Okey, baik. Satu lagi warna, cikgu. Tinggal satu lagi warna, tak ada pilihan. Siapa yang tinggal? Saya Nurin Jazlina. Nurin Jazlina. Bermaksud kamu lambat situ, jadi kamu tiada pilihan. Pilih warna pink. Kita tengok di manakah, apakah setiap warna tu, apa kategori dia. Okey. Murid-murid dah bersedia? Kita semua dah tak sabar-sabar ni cikgu. Okey, kita tengok. Apa Yang maksud pertama, warna hijau. Apakah warna hijau ni ya? Hijau adalah kenalan. Biru, sahabat biasa. Jingga, sahabat karib. Pink, sahabat intim. Jadi, murid-murid semua, arahannya mudah sahaja. Kefahaman kamu berdasarkan kepada pengalaman, kamu perlu beri sebab dan contoh berdasarkan situasi-situasi ini. Ya. Okey, baik. Kita mula dengan warna hijau, iaitu kenalan. Okey, Chandra. Betul Chandra, kamu warna hijau? Betul cikgu. Okey, Chandra. Kongsikan pengalaman kamu dan kefahaman kamu, berikan sebab dan contoh. Baik. Kenalan bermaksud seseorang yang tahu sedikit tentang kita. Berdasarkan pengalaman saya mempunyai seorang kenalan yang saya sering berjumpa dengannya di sekolah dan juga saya sering berjumpa dia di kawasan perumahan. Okey, Chandra bagi tahu dia sering berjumpa. Dia tahu orang tu ada berada bersama dia di sekolah ataupun di kawasan perumahan. Tapi dia tak kata dia rapat, dia kenal lebih dekat. Okey, kita lihat betul atau tidak. Okey, sering berjumpa dan berada di bersekolah. Tahniah Chandra. Cikgu bagi 3 bintang untuk Chandra. 3 bintang. Okey. Chandra. Sebab dia berani berkongsi pengalaman dia. Betul. Okey, seterusnya sahabat biasa warna biru. Siapa tadi sahabat biasa? Saya. Okey, Dania Husna. Okey, kongsikan. Okey, bagi dalam kefahaman saya, sahabat biasa ni adalah sahabat yang berkongsi minat dan hala tujuan sama dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita sebagai rakan. Jadi, sebagai contohnya, saya ada 2 orang rakan sekelas yang kami suka membuat eksperimen sains bersama-sama dan kami juga berkongsi cita-cita yang sama iaitu untuk menjadi doktor. Okey, baik. Wah, menarik tu Rakan cikgu. kita sebut tadi, Dania Husna, mempunyai hala tuju, minat yang sama. Berkait atau tidak? Mari kita lihat, Nif. Suka lakukan eksperimen sains tadi, eksperimen cikgu. sains. Nak jadi doktor. Nak jadi doktor. Bagus tu. Okey, kita lihat betul atau salah. Minat sama, rakan sekelas. Berkait rapat. Tahniah diucapkan kepada Dania Husna. Cikgu bagi 3 bintang juga. 3 bintang tu Okey. Dania Husna ya. Bagus, bagus. Seterusnya warna jingga juga. Seterusnya warna jingga, iaitu sahabat karib.
Okey, sahabat karib, Lavanya. Okey, Lavanya. Sahabat karib. Macam mana tu Lavanya? Kongsikan. Okey cikgu. Dalam pemahaman saya tentang sahabat karib ni sebenarnya kawan yang erat hubungannya. So dalam pengalaman saya sebenarnya ada seorang sahabat karib. Kami sudah lama dikenali dari sekolah rendah cikgu. So nama dia sebenarnya Aminah dan kami sentiasa melakukan aktiviti bersama seperti bermain, mengulang kaji dan sebagainya cikgu. Okey, terima kasih Lavanya. Lavanya kata tadi, dia kenal rakan dia daripada sekolah rendah. Sering melakukan aktiviti bersama. Betul atau tidak, Hanif? Namanya Aminah je ke? Aminah. Itu saya ingat je. Itu perpaduan yang kita perlu ada. Betul, saya bercampur semua. Okey, baik. Kita lihat. Sudah lama dikenal daripada sekolah rendah dan sering melakukan aktiviti bersama. Tahniah cikgu ucapkan kepada Dania. Okey, tahniah cikgu kepada Lavanya. Okey, cikgu bagi 3 bintang kepada Lavanya. 3 bintang juga untuk Lavanya. Tinggal seorang lagi. Yang warna merah jambu ni, sahabat merah intim. jambu. Siapa yang akan berkongsi ni kita cikgu? Iaitu sahabat intim. Siapa tu yang berkongsi? Iaitu Nurin. Okey, silakan Nurin. Okey, baiklah. Sahabat intim ialah orang yang sangat rapat dengan kita. Contohlah macam pengalaman saya ada seorang sahabat intim ni and dia sangat rapat dengan saya sampai saya selesa nak kongsikan masalah saya dengan dia. Lepas tu saya boleh luah perasaan saya dekat dia. Dia kekuatanlah dalam hidup saya. Okey, cikgu tambah sikit. Boleh cikgu? Betul lah tu. Kita, dia kata, sentiasa bersama, suka luah perasaan. Jadi, dari segi pelibatan, Nurin dari segi pelibatan pun, dia turut bersama dengan kita juga. Contohnya, aktiviti, dekat kelas tambahan ke apa ke kan. Kalau murid ni tak ada, kita rasa macam tak cukup. Mana rakan baik kita? Kita nak sama-sama berjaya kan. Contoh, itu dipanggil tonggak. Dia akan sentiasa bersama dengan kita. Okey, tapi apa yang Nurin tersebut, cikgu tak kata salah. Betul. Cuma cikgu tambah sedikit. Okey, jadi cikgu bagi 3 bintang kepada semua anak-anak murid cikgu. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, kita lihat sini. Nurin kata apa? Sangat rapat. Tonggak kehidupan yang kita tambah sikit tadi. Okey, di sini kita dah bahagian ni dapat membezakan. Membezakan pola persahabatan. Kalau kita tahu dulu, ingat persahabatan sekadar sahabat biasa kan, memang kawan-kawan saja kan. Rupa-rupanya ni kita ada 4 kategori. Iaitu apa tadi? Yang pertama, kenalan. Kedua, sahabat biasa. Ketiga, sahabat karib cikgu. Sahabat karib, betul. Sahabat karib. Yang keempat, sahabat intim. Sahabat intim. Hanif pun jawab betul juga. Betul juga. Berapa bintang cikgu? Cikgu bagi tambah 1 bintang. 4 bintang kepada Hanif. Betul saya. Itulah perbezaan antara pola persahabatan remaja. Begitulah Hanif. Baiklah, kepada murid-murid di rumah, ingat tahu ada 4 pola tersebut ya. Kalau kita sedang dalam zaman remaja kita, tu sangat penting kita kenal kawan-kawan kita. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Banyak lagi Cikgu Hakim akan berkongsi dengan kita mengenai perhubungan dan juga persahabatan. Pastikan anda terus bersama kami di Didik TV KPM.